Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini Current Sphere NY. Baiklah, pada video kali ini kita akan mengulas satu penulisan yang telah ditulis oleh bekas ahli Dewan Undangan Negeri Petagas, Datuk James Ligunjang. Penulisan ini telah dimuat naik di laman web jesseltontimes.com. Sabah dan Sarawak, dilema dalam pakatan politik bersama-sama Parti Malaya. Lanskap politik Malaysia telah mengalami perubahan besar sejak pembentukan negara ini pada tahun 1963. Salah satu momen penting yang mengubah hala tuju politik tanah air berlaku pada 1 Mei 1973 apabila Barisan Nasional BN ditubuhkan membawa parti-parti politik dari Sabah dan Sarawak ke dalam satu gabungan pemerintahan. Langkah ini walaupun bertujuan untuk memperkukuh kestabilan politik negara, sebenarnya membawa implikasi yang mendalam terhadap hubungan antara negeri-negeri Borneo ini dan Kerajaan Persekutuan. Sebelum penyertaan Sabah dan Sarawak dalam BN, kedua-dua negeri ini menikmati autonomi politik yang dihormati berasaskan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. MA63 merupakan dokumen asas yang memastikan hak-hak dan keistimewaan Sabah dan Sarawak dilindungi dalam persekutuan yang baru terbentuk. Ia menekankan hubungan kerjasama yang saling menghormati, membolehkan Sabah dan Sarawak mengawal tadbir urus, hasil bumi, dan sumber asli mereka sendiri. Hubungan pada masa itu bersifat kolaboratif, mencerminkan semangat kemerdekaan dan perkongsian yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia. Namun, selepas Sabah dan Sarawak menyertai gabungan politik yang didominasi oleh parti-parti Malaya seperti UMNO, MCA, dan MIC, dinamika hubungan ini berubah secara drastik. Peralihan dari kerangka hubungan pentadbiran kerajaan ke kerajaan kepada hubungan politik yang berasaskan strategi survival parti-parti Malaya telah menjejaskan semangat asal MA63. Keutamaan politik seringkali diberikan kepada agenda nasional yang berpaksikan kepentingan semenanjung, meninggalkan keperluan dan aspirasi Sabah dan Sarawak di pinggir. Sebagai contoh, hak Sabah dan Sarawak untuk menerima peruntukan kewangan yang sewajarnya seperti yang termaktub dalam artikel 112C dan artikel 112 di Perlembagaan Persekutuan seringkali dipinggirkan. Jurang pembangunan antara Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri di Semenanjung terus melebar. Meskipun kedua-dua negeri ini merupakan penyumbang besar kepada hasil negara melalui sumber asli seperti minyak dan gas, peruntukan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan penjagaan kesehatan seringkali tidak mencukupi mencetuskan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Selain itu, penyertaan Sabah dan Sarawak dalam gabungan politik bersama parti-parti Malaya juga memperlihatkan satu lagi masalah besar, yaitu kegagalan memberikan suara yang tulen kepada rakyat Borneo. Dalam banyak situasi, pemimpin Sabah dan Sarawak yang berada dalam Kerajaan Persekutuan lebih cenderung mengikut telunjuk parti-parti Malaya berbanding memperjuangkan hak negeri sendiri. Ini menimbulkan persepsi bahwa wakil rakyat Sabah dan Sarawak lebih sibuk menjaga kedudukan politik daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketidakpuashatian ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia telah lama dirasai, terutama selepas penubuhan BN di mana pengaruh Malaya mula mendominasi setiap aspek pentadbiran Sabah dan Sarawak.
Rakyat kedua-dua negeri ini seringkali melihat pemimpin mereka sebagai terlalu bergantung kepada belas kasihan politik dari semenanjung. Hal ini mencetuskan kebimbangan bahwa autonomi politik Sabah dan Sarawak yang dijanjikan dalam MA 63 semakin terhakis. Keadaan ini juga memberi kesan kepada kestabilan politik dalam negeri. Misalnya, beberapa parti tempatan di Sabah dan Sarawak seperti Parti Pesaka Bumiputra Bersatu atau PBB, Parti Warisan Sabah, dan Gabungan Rakyat Sabah GRS semakin vokal dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap pengaruh Malaya. Mereka melihat kehadiran parti-parti Malaya seperti UMNO, PKR, dan BAP di Sabah dan Sarawak sebagai satu ancaman kepada identiti politik tempatan. Tuntutan untuk mengembalikan hak-hak negeri seperti yang terkandung dalam MA 63 semakin mendapat sokongan bukan sahaja daripada pemimpin politik tetapi juga daripada masyarakat umum. Dalam konteks ini, seruan untuk perubahan paradigma semakin kuat. Ramai yang percaya bahwa Sabah dan Sarawak perlu kembali kepada kerangka hubungan kerajaan ke kerajaan yang menghormati semangat asal MA 63. Dialog baru harus diwujudkan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk memastikan bahwa kepentingan Sabah dan Sarawak diberi keutamaan dalam setiap dasar dan keputusan. Perjanjian asal seperti laporan antara kerajaan atau Intergovernmental Report perlu dijadikan asas dalam merumuskan hubungan ini. Namun persoalannya adalah sejauh mana kesediaan kerajaan persekutuan untuk menghormati tuntutan ini. Adakah kerajaan persekutuan bersedia untuk melepaskan sebahagian kawalan mereka terhadap sumber dan autonomi Sabah dan Sarawak demi memenuhi semangat MA 63? Atau adakah mereka akan terus menggunakan pendekatan politik untuk mengekang tuntutan ini? Dalam perbincangan ini, satu lagi persoalan yang muncul, adakah kehadiran partai-partai politik Malaya di Sabah dan Sarawak sebenarnya lebih banyak membawa kerugian daripada kebaikan? Jika iya, apakah langkah seterusnya? Perlukah Sabah dan Sarawak menolak sepenuhnya partai-partai Malaya dan hanya memberi ruang kepada partai-partai tempatan untuk beroperasi di negeri ini? Ada yang berpendapat bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan suara rakyat Sabah dan Sarawak benar-benar didengari dan dihormati. Selain itu, ada juga pandangan bahwa jika situasi ini berterusan tanpa penyelesaian yang memihak kepada Sabah dan Sarawak, sentimen untuk keluar dari Malaysia mungkin akan menjadi semakin kuat. Walaupun langkah ini tidak mudah dan boleh mencetuskan ketidakstabilan politik, sejarah telah menunjukkan bahwa rasa tidak puas hati yang berpanjangan boleh membawa kepada keputusan radikal. Adakah ini sesuatu yang perlu kita bimbangkan? Dalam era politik modern ini, isu ini tidak lagi boleh diabaikan. Sabah dan Sarawak bukan sekadar simpanan tetap politik untuk mana-mana gabungan, tetapi adalah entiti yang memerlukan perhatian, keadilan, dan penghormatan. Untuk memastikan Malaysia kekal sebagai negara yang bersatu, hubungan antara Sabah dan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan perlu diperbaiki berdasarkan semangat MA 63. Namun, adakah Kerajaan Persekutuan bersedia untuk mengambil langkah-langkah ini? Bagi audiens sekalian, apakah pandangan Anda? Adakah Sabah dan Sarawak perlu menolak kehadiran Parti Malaya untuk memastikan hak mereka terjamin? Atau adakah reformasi dalam sistem pentadbiran persekutuan sudah mencukupi? Tinggalkan komen Anda di bawah di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada channel ini Current Sphere MY. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih.